Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Pengalaman yang ingin saya ceritakan pada tengah malam ini, yang pertama ini datang daripada seorang ibu. Kisah ini pada pandangan saya sedih daripada seram. Namanya Kak Yati, anak sulung kakak, meninggal dunia pada usia 5 tahun Casey. Anak sulung anak pertama meninggal dunia pada usia 5 tahun. Kakak tak boleh lupakan waktu dia pergi meninggalkan kami sekeluarga. Anak lelaki demam panas sampai membawa maut. Kakak menangis, tak boleh kawal emosi, teringatkan anak yang pertama. Selepas arwah dikebumikan, kakak dekat rumah tak boleh bercakap, duduk dekat bilik anak, tidur dekat bilik anak yang dah meninggal dunia pada waktu itu. Menangis tak henti-henti, teringatkan anak, kenapa dia pergi dulu? Kenapa bukan kakak? Suami cuba pujuk, tapi memang suami pun sedih. Yelah, nak dibandingkan emosi lelaki dengan wanita ni berbeza, Casey. Pada waktu itu tidak ada orang pun yang boleh membuat kakak tenang dan melembutkan hati kakak, kecuali anak yang mati hidup balik. Untuk beberapa bulan, Casey, kakak tak tidur dalam bilik dengan suami. Kakak ni suri rumah sepenuh masa pada waktu itu. Tidur dalam bilik anak, semua bersama dengan kakak buat dalam bilik anak. Pendengar Misteri Jam 12, sampaikan pakaian-pakaian anak kakak yang dah kotor, kakak tak cuci, kakak simpan. Bau, kakak peluk, mengenangkan anak kakak pada waktu itu yang berusia 5 tahun. Sampaikan satu tahap yang kakak rasa anak kakak belum meninggal, yang kakak rasa anak kakak ada dalam rumah. Malam-malam hari selalu dia datang. Anak kakak, anak lelaki sulung, dia datang. Mama, Mama, Mama. Irfan, anak Mama, sini. Tidur sini dengan Mama, tidur dengan Mama. Saat anak kakak datang, paling gembira dalam hidup. Badan kakak semakin susut sebab dah tak lalu nak makan. Tapi setelah anak kakak kononnya datang balik dengan kakak, bayangkan, Casey, arwah anak kakak ni usia 5 tahun, dia ni suka sangat makan bubur ayam. Kakak kan kata dah lama kakak tak masak, dah lama tak layan suami, sebab kakak tak boleh terima hakikatnya anak pergi dulu sebelum kakak dengan suami. Hanya selepas 2 minggu kakak kemurungan, keadaan kakak semakin pulih, tapi tetap tidur dalam bilik arwah anak. Waktu itu anak kakak seorang je. Bangun pagi, suami nampak kakak dah mandi, siap-siap. Suami terperanjat. Isteri aku dah pulih agaknya. Sayang, ni siap-siap nak pergi mana ni? Oh, saya nak pergi pasar, bang. Pasar? Alhamdulillah, dah lama juga abang tak rasa masakan sayang. Masak apa hari ni? Saya nak masak bubur ayam. Saya terasa nak makan bubur ayam. Suami tahu itu adalah makanan kegemaran anak kami. Iya ke?
Bolehlah, tak apalah, bubur ayam pun jadi saya yang masak. Jangan lupa beli cili padi Kakak keluar Casey. Beli bahan-bahan untuk anak. Masak. Balik kerja, suami makan. Suami nak tambah, "Bang, jangan kasi habis bang. Nanti Irfan nak makan." Kakak terdiam. Tercakap Irfan nak makan. Suami pusing. "Awak ni sudahlah. Dah ditakdirkan Irfan pergi dulu." Pendengar Ria 897. Bila suami dah tidur waktu malam, kakak masuk dapur, bawa mangkuk Irfan, letak bubur di dalam, katanya. Pergi dekat bilik Irfan, tutup pintu. Tunggu, mata terkebil-kebil mengantuk ni. Terkebil sampai tertidur. Bila kakak tertidur, lazimnya Irfan akan datang. "Mama, Irfan datang, Mama. Mama." Irfan. Ni Mama ada buat bubur. Irfan suka makan bubur ayam kan? Sini cepat, Mama suapkan. Casey. Macam betul tau Casey, pada waktu itu Irfan datang, kakak dapat rasakan kakak suap dia makan habis satu mangkuk. Sampaikan gitu sekali kak dan kakak. Setiap malam kakak akan berada di rumah. Suami ajak keluar, suami ajak bersana, tak boleh. Tak ada mood Casey sebab tak ada anak. Malam-malam hari tidur atas katil, peluk anak kakak. Pendengar Misteri Jam 12. Perkara ini berlaku untuk beberapa bulan. Sampaikan suami, ibu kakak, ibu mertua berjumpa, duduk sepakat antara satu sama lain. Akhirnya setelah berbulan-bulan kakak masih belum pulih, mereka dapatkan khidmat seorang pakar. Kakak pada waktu itu, fikiran kakak dah dikuasai oleh makhluk jin. Kakak dah tak boleh fikir macam orang biasa. Kakak ingat, malam aku nak jumpa anak aku, malam anak aku akan datang, malam anak aku akan balik. Casey, bila kakak dirawat, pakar tu bercakap dengan kakak, anak awak sebenarnya dah meninggal. Ini hakikatnya, tolong terima. Kakak cakap, tak. Kau jangan bohong. Kau jangan bohong dengan aku. Anak aku setiap malam datang jumpa aku. Kau siapa? Apa kau datang sibuk-sibuk dekat rumah aku? Abang, ni siapa ni bang? Ni siapa bang? Sudahlah sayang, Irfan dah lama meninggal. Irfan tak meninggal bang, Irfan ada. Abang mana tahu, abang tidur dalam bilik abang 24 jam. Irfan tu anak kita bang. Malam-malam dia datang dalam bilik saya ni tau. Tidur dengan saya. Bubur tu saya masak, hari-hari saya masak bubur. Betul Casey. Sejak saya sedar saya masak. Setelah saya tak masak, dah lama tak masak, saya beritahu suami nak pergi pasar nak masak. Hari tu yang saya masak, sampai setiap hari-hari yang lain, bubur ayam saya masak, tak ada lauk lain. Suami akhirnya tahu yang kakak belum lagi pulih. Bubur ayam, tak ada benda lain. Dipendekkan cerita, kakak dirawat, dan pakar itu memberitahu kalau boleh jangan biarkan kakak duduk dalam rumah setelah dirawat. Bilik Irfan, pakaian, apa jua simpan. Kalau tak nak buang sayang kenangan, simpan dalam kotak. Katil tukar cadar, katil tolak dan alihkan ke tempat yang lain, supaya kakak tidak terbayang-bayang terfikir-fikir. Apa jua mainan-mainan anak semua, kalau boleh simpan, kalau tidak kasih orang atau buang. Sementara itu, kakak disuruh tinggal dengan mak kakak, sementara suami duduk dalam rumah dan bersihkan dan buat apa yang patut. Casey, bila kakak bertanya dengan pakar, kakak ni sebenarnya dah terkena gangguan jin. Apabila seseorang dalam keadaan kemurungan
dalam keadaan hati yang tak tenang, terganggu emosi, makhluk jin akan datang menghampiri dan mengambil kesempatan atas situasi yang dimaksudkan. Jadi itulah hakikatnya. Sekarang ini, walaupun dah lama berlalu perkara ini, kakak pun ada 3 lagi orang cahaya mata. Kakak masih ingat dengan anak sulung yang bernama Muhammad Irfan. Kalau yang sedang mendengar, bolehlah sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Muhammad Irfan bin Safaruddin. Terima kasih dan selamat tengah malam. Casey. Saudara pendengar Ria 897, Misteri Jam 12 akan diteruskan dengan kisah berikut ini. Bagaimana saudara dengan kisah awal tadi? Kisahnya walaupun ada kaitan, ada mungkin berlakunya sesuatu perkara misteri yang diceritakan, tapi sedih juga pengalaman seorang ibu yang kehilangan anak yang disayangi, anak sulung. Jadi tak boleh terima hakikatnya, sampaikan emosi terganggu dan emosi itu dikawal, dipermainkan oleh makhluk jin. Bagaimana dengan anda? Adakah anda rasa seram ataupun sedih mendengar kisah yang pertama? Baik, kisah berikut ini ingin saya bacakan kepada anda semua di Ria 897 FM. Ini datang daripada Nur Abdillah yang berkongsi pengalaman ini. Kata Nur Abdillah dalam rancangan Misteri Jam 12. Katanya di sini, saya pernah menghantar ibu saya pergi sesi urut. Ibu saya kenal dengan seorang tukang urut ni. Dan itu pun daripada kawan ibu saya. Jadi inilah pengalaman yang diceritakan. Ibunya pergi mengurut di sebuah rumah. Ini bukan kedai, ini merupakan rumah orang. Jadi beliau nak ceritakan dalam MJ12. Ada perkara-perkara yang anda kongsi yang saya rasa tidak sesuai. Dan untuk diketengahkan dalam MJ12, saya akan tapis dan akan mungkin pendekkan kisah yang dikirimkan untuk Misteri Jam 12. Baik saudara, katanya di sini Casey boleh panggil saya Didi, itu nama timangan dalam keluarga, boleh tak kisah nama yang saya tulis, nama timangan boleh digunakan. Baiklah, saya gunakan nama Didi lah. Kata Didi, saya pernah beberapa kali menghantar ibu saya pergi sesi urut di salah sebuah rumah orang. Dan bila sampai di rumah tukang urut ni, saya temankanlah. Pertama kali saya temankan ibu naik ke atas rumahnya yang terletak di tingkat 10 di sebuah kawasan ... tak boleh saya beritahu anda. Jadi bila dia masuk dalam rumah tukang urut ni, rumah flat macam rumah biasa. Jadi ibunya diajak masuk ke dalam bilik lah. Saya pun pada mulanya, kunjungan kami yang pertama ni, saya naik atas, saya masuk dalam bilik urut. Dekat bilik urut tu dia dah siapkan, dekat bilik urut tu ada sebuah tempat baring lah, yang mana ia merupakan sejenis katil lipat. Jadi dia suruh ibu saya ni tiarap di atas katil lipat. Dan kemudian sebelum itu ibu saya harus salin pakaian. Dia berikan kain batik untuk dipakai. Dan barulah akan diteruskan dengan sesi urutan. Jadi bila dia nak urut, apa yang berlaku ni, saya diminta izin untuk duduk dekat luar. Jadi makcik tukang urut ni kata, Anak boleh duduk dekat luar tak? Makcik nak urut ibunya. Nanti bila dah habis, barulah boleh jumpa. Jadi saya pun tanya, berapa lama cik? Ini terpulang, berapa lama ibu awak nak urut lah? Katanya saya boleh sesuaikan masa dengan permintaan. Jadi ibu saya pun katalah dia nak urut paling lama 1.5 jam. Ada 1 jam dan ada 45 minit. Setengah jam tak ada. Dia 45 minit, 1 jam dengan 1.5 jam. Jadi ibu saya memilih 1.5 jam. Jadi saya pun dekat luar duduk lah. Sambil duduk tengok sekeliling rumah tu. Rumah dia cantik lah, macam rumah orang biasa. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Sampaikan pendengar Ria 897 FM. Sampaikan ibunya habis urut 1.5 jam, dia keluar.
Ibu kata badannya rasa lebih sedap lagi. Terima kasih lah, itulah ini. Katanya saya pasti akan datang lagi. Jadi okey lah. Ingatkan pasti datang lagi tu selepas mungkin beberapa bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru datang lagi untuk dapatkan urut. Jadi masing-masing pun, saya dengan ibu saya keluar daripada rumah tu, berjalan menuju ke arah tempat letak kereta. Kemudian apa yang berlaku? Setelah lebih kurang seminggu, ibu saya kata, Di, besok boleh tak dibawa mak pergi tempat urut? Saya pun marah. Bukankah mak 4 hari lepas baru jumpa tukang urut? Nak pergi lagi? Mak saya kata tak. Katanya tak, mak. Katanya di sini maaf. Ibu ataupun mak kepada Didi kata, badan mak dah mula sakit-sakit balik lah. Belakang mak ni macam sakit, lenguh. Nak tak nak, keesokan harinya, 5 hari selepas urut, pergi rumah makcik ni untuk urut. Dan apa yang terjadi pada sesi yang kedua, saya pun dah tahu tak boleh duduk dalam, kena duduk di luar. Saya pun kata pada mak saya pada waktu itu, Mak urut dulu boleh Didi keluar daripada sini sekejap. Didi nak cari makan sebab belum makan. Waktu itu saya ingat lagi, pendengar Ria 897. Jadi bila Didi berada dekat luar sedang duduk, ibunya ataupun mak Didi berada dalam bilik yang sama sedang urut. Didi ni sedang duduk, boleh nampak sebab pintu bilik urut tu tak ditutup dengan betul, jadi agak renggang sedikit. Katanya saya tengah duduk, Casey. Sambil-sambil duduk tengok surat khabar yang ada dekat depan. Saya tengok keluarkan majalah. Saya sibuk bermain dengan handphone. Saya terperasan dekat belakang badan tubuh mak saya. Saya tak nampak kepala, tak nampak apa, tapi saya nampak macam ada susuk tubuh. Sebab dari jauh nampak seperti ada kaki orang. Kaki seseorang sedang pijak belakang mak saya, Kisi. Daripada sedang tengok surat khabar, saya pandang atas kejap, tengok bawah, ternampak susuk tubuh yang sedang berdiri belakang mak saya. Saya tenung dan tengok. Tiba-tiba, Casey, makcik tukang urut tu menjenguk dekat celah pintu. Saya terus tengok bawah. Saya dapat dengar dia tutup pintu. Ketekek. Saya tertanya, apa benda yang aku nampak Jadi pendengar Misteri Jam 12, Didi memberitahu setelah lebih kurang 1.5 jam, mak saya pun habis urut, dia keluar. Saya pun tanya pada mak, okey tak? Belakang dia kata, okey, bagus. Makin baik, makin sihat. Saya masih tertanya-tanya apa yang saya nampak. Kemudian saya tanya pada mak, Mak, ini bila saya turun ke bawah. Tadi bila mak urut, dalam bilik urut tu, mak dengan makcik tukang urut ada orang lain tak? Mak saya kata, tak adalah. Mana ada orang? Mak saya tanya, kenapa? Tak ada, saya nak tahu je. Padahal Casey, saya nampak ada orang pijak belakang mak saya. Ya ampun, Casey. Kemudian pendengar Ria 897 FM. Lat seminggu, mak saya cakap lagi, Di, besok boleh tak pergi tempat urut? Saya dah tahu dah, ada benda yang tak kena. Mungkin kerana benar-benar nak ke sana, ataupun mungkin kerana dah terkena pukawan urut makcik urut tersebut. Pendengar Misteri Jam 12, sebelum apa-apa berlaku, saya dapatkan bantuan dan mereka periksa. Orang yang tolong bantu datang ke tempat saya dan periksa mak saya pada waktu itu dan mendapati ada sesuatu yang menarik mak saya. Jadi bila pakar ni berubat, dia baca beberapa surah, dipanggil surah Ruqyah, Casey. Mak saya tengah duduk. Jadi pakcik ni kata, izinkan saya baca surah awak pegang tangan mak awak. Jadi saya tengah duduk tepi mak, dah lah jangan pegang lah, apa ni? Mak, sekejap mak. Dia pun membaca surah. Dia baca surah Ruqyah. Kemudian mak saya bangun. Mak saya terus pergi dekat tembok.
mak saya pegang tembok tu. Katanya, "Tuan, tolong tuan nak balik. Tuan, tolong nak balik." Mak saya tiba-tiba bercakap seperti ada sesuatu dalam tubuhnya nak keluar daripada tubuh sebab terdengar surah-surah ruqyah yang mungkin membuat ia kepanasan. Dan katanya, "Tuan, tolong tuan nak balik. Tuan, tolong tuan nak balik." Akhirnya mak saya bebas daripada terkena urutan-urutan sihir. Pendengar Misteri Jam 12, berhati-hatilah. Walaupun tidak semua tukang urut macam dalam kisah ini, tetapi berwaspada juga harus diutamakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, pendengar Misteri Jam 12, berikut ini pengalaman yang dikongsi sama. Ini datang daripada pendengar kita yang bernama Lisa. Lisa ketengahkan satu peristiwa. Katanya, "Assalamualaikum GC." "Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu kejadian yang pernah berlaku pada diri saya dan juga 3 orang sahabat. Ketika kami bercuti di Bali, Indonesia. Jadi dipendekkan cerita, kami ni tinggal di sebuah resort. Resort ni tepi laut. Dan kami tinggal, walaupun kami menempah 2 bilik. Pada mulanya kami menempah 2 bilik yang berbeza. Jadi setiap bilik ada 2 katil. Saya dengan seorang sahabat dan seorang lagi sahabat dengan kawan saya satu lagi lah. Jadi kami berempat kawan berada di Bali untuk bercuti. Bila sampai pada hari yang pertama tu, saya ni yang dah biasa ke Bali ni membawalah 3 orang teman yang masih belum pergi ke tempat-tempat so-called ni tarikan pelancong di kawasan Bali. Dan akhirnya bila pulang tu, kita pun balik setelah penat berjalan sana sini, badan pun dah berpeluh, dah melekit. Kita pun masuk dalam bilik masing-masing dan kita pun mandi. Jadi saya dengan kawan saya ni lah, kata Lisa bernama Ina. Ini nama samaran lah. Kemudian apa yang berlaku? Lisa menceritakan di sini, saya suruh Ina mandi dulu lah. Kata, "Nah, kau mandi dulu lah. Nanti aku lepas kau mandi aku mandilah." Jadi Ina pun masuk dalam tandas untuk mandi, bersihkan diri, kemudian salin pakaian. Saya pula tengah duduk dekat katil, tengok TV lah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, katanya di sini pintu bilik resort saya ni diketuk. Saya pun bangun. Saya bangun daripada katil, pergi dekat pintu, buka pintu, nampak salah seorang daripada sahabat yang ada dekat bilik sebelah ni datang. Tanya, lepas ni nanti korang datang bilik kita lah. Kata kawan saya ni lah, lepas ni datang bilik kita lah. Jadi saya tanya, dah mandi belum korang? Dah mandi dah. Jadi dua kawan ni dekat bilik sebelah dah mandi. Oleh kerana saya pun rasa badan melekit sangat, saya pun pergi dekat kawan saya bernama Ina. Saya kata, "Nah, aku pergi bilik sebelah, mandi kat sebelah. Diorang dah habis lah. Jadi tak waste time Jadi saya beritahu kawan saya yang saya nak pergi bilik sebelah, nak gunakan tandas mereka. Jadi taklah membazir masa. Jadi Ina kawan saya pun setujulah, kata, okey. Saya pun keluar, ambil tuala, pergi bilik sebelah, mandi dalam tandas bilik sebelah, pendengar Ria. Jadi sebelum saya berangkat tu, sebelum saya pergi bilik sebelah untuk mandi gunakan tandas, saya pun kata pada kawan saya, "Nah, kalau kau dah habis, kau dah siap, kau pergi bilik sebelah, kita lipat je kat sebelah lah." Jadi kita pun nak makan malam, nak sambil tu simbang-simbang, borak-borak. Apa yang berlaku bila saya keluar, pergi bilik sebelah, saya dah habis mandi, dah bersih, dah pakai baju lain lah. Kemudian saya sedang... Wow, bunyi apa tu? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kita kembali dengan kisah yang dikongsi sama oleh Lisa. Jadi saudara, Lisa dah habis mandi. Lisa berada di bilik temannya. Jadi sedang tunggu Ina yang tadi mandi belum habis-habis.
Jadi sedang duduk, habis mandi dah saling pakaian, duduk kita berbual, berborak-borak. Kemudian teman saya seorang tanya, mana Nina ni? Lama betul. Kau dah bilang dia belum? Kita nak jumpa, berkumpul dekat sini. Nantilah aku pergi panggil dia. Saya pun, oleh kerana tangan ni penuh dengan baju, pakaian kotor, saya pun kata tak apa, saya balik bilik, saya tengok dia. Dan kemudian saya akan panggil lah. Saya pun pegang pakaian-pakaian kotor saya ni. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang berlaku sungguh memeranjatkan sangat-sangat. Saya masuk dalam bilik saya dapati dekat atas katil Ina sedang tidur. Bilik tu gelap tolak pintu, lampu daripada cahaya luar koridor tu masuk menerangi sebahagian daripada bilik. Dapat lihat dengan jelas Ina sedang tidur dekat atas katil kisi. Kemudian saya pun panggil, Na, aku kan dah cakap dengan kau, kita hang out dekat sebelah, makan sekali, semua tengah tunggu tau. Bangunlah Nah, bangun. Saya tepuk dekat ujung katil tu, saya tepuk kaki kawan saya. Nah, bangun Nah, bangun. Pendengar Misteri Jam 12. Saya letak baju kotor dalam plastik. Lampu bilik tu masih tak saya nyalakan sebab masih ada lampu cahaya luar masuk ke dalam. Jadi saya pun ambil plastik, letak baju kotor. Bila saya toleh, katil dah tak ada orang, Gesi. Dah tak ada orang. Kemudian dalam hati ni saya menjumpa, kau ngasam Ina, aku kejut engkau, kau tinggalkan aku sorang dalam gelap. Saya pun keluar, pergi bilik sebelah. Ina, engkau aku kejutkan kau. Kau terus tinggalkan aku, bukan nak tunggu. Apa sih kawan jam ni? Kemudian Ina cakap pada saya, apa yang kau cakap ni? Yelah, tadi tu aku masuk bilik kau tengah tidur. Pendengar Misteri Jam 12, sebenarnya setelah Ina mandi, setelah dia mandi, memang dia dah salin pakaian nak masuk dekat bilik saya dengan dua orang lagi rakan. Kami sedang tunggu dia. Jadi apa yang berlaku, tiba-tiba dia nak cari hair dryer. Sebabnya hair dryer dalam bilik hotel kita tu rosak. Jadi dia pergi jalan, dia pergi dekat reception untuk tukar hair dryer. Sebab itulah dia belum datang balik. Bila dia datang balik, dia terus masuk bilik sebelah. Ingatkan sedang duduk simbang-simbang tu nak keringkan rambut. Tapi saya kata pada kawan saya, Ina, aku tadi nampak tau kau tengah baring dekat atas katil tau. Aku pegang kaki kau, aku kejutkan kau tau. Kau jangan main-main, Nana, tak kelakar sih. Ina kata tidak. Dia tadi keluar pergi ambil hair dryer. Dan kawan-kawan saya semua tanya sekali lagi, kau betul? Apa yang kau nampak? Saya pun ceritakan pada malam tu dan malam-malam berikutnya, walaupun kita book ataupun tempah dua bilik yang berbeza, saya membuat keputusan katanya untuk tinggal bilik yang sama. Empat di antara kami berkongsi satu bilik. Bilik yang ternampak tu biarlah kita tinggalkan dan tak nak duduk dalam bilik tu. Misteri Jam 12. Baik, sebelum kita berehat dengan sebuah lagu saudara pendengar Ria 897 FM, yang ini saya nak kongsi sama tentang tadi suara yang anda dengar menyanyi. Ini berlaku kepada seorang pengawal keselamatan bernama Encik Arifin. Encik Nur Arifin berkongsi peristiwa. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Encik Nur Arifin. Saya ni peminat rancangan MJ12. Dan saya nak berkongsi pengalaman yang diceritakan ini. Okey. Ini berlaku di seberang tambak. Beliau adalah bekas penjaga iaitu Alam Sentral. Alam Sentral kat mana pula? Entahlah. Mungkin kalau penjaga alam misteri saya tahu. Jadi beliau pernah bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan, kata Encik Nur Arifin, di sebuah tempat yang dipanggil sebagai Alam Sentral. Dan katanya di sini di pusat membeli belah ni, di basement bawah tanah, banyak penampakan pernah terjadi. Bukan saya seorang, malah ramai pekerja-pekerja yang pernah berkhidmat ataupun
para peniaga-peniaga yang mempunyai kedai dekat tempat yang saya sebutkan ini, kadang-kadang balik malam pukul 10, pukul 11, nanti di tempat letak kereta di bawah tanah, ramai di antara mereka pernah ternampak kelibat pocong, Casey. Memang benar saya katakan kelibat pocong. Saya pernah kena. Waktu tu jam 1 pagi saya sedang buat clocking. Jadi saya berjalan daripada mulanya kisah yang dikatakan berlaku ini. Berjalan daripada guard room, saya keluar, kemudian buat clocking lah. Ada beberapa tempat yang harus saya kunjungi. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang terjadi? Inilah yang nak diceritakan dalam MG12. Saya berada di tempat bawah, tempat letak kereta. Jadi bila saya dekat bawah, dekat basement 1, saya kena jalan dari satu sudut ke sudut yang lain. Jadi keluar daripada pintu ni, jalan iaitu merentasi kapak ataupun tempat letak kereta B1 sampai ujung. Dekat situ ada satu benda yang harus saya buat clocking. Kemudian saya patah balik, masuk dekat pintu yang sama yang mana saya gunakan untuk keluar, merentasi kapak tu untuk buat clocking, kemudian patah balik di tempat yang sama. Jadi pendengar Misteri Jam 12, apa yang diceritakan di sini dikongsi sama dalam rancangan MJ12. Ingat, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Apabila saya jalan, saya dah rasa meremang, seperti ada sesuatu yang tak kena. Dan apa yang terjadi berikutnya amat menyeramkan sangat-sangat, yang mana katanya di sini bila saya patah balik, bila pergi dan meremang, patah balik sedang berjalan, tiba-tiba saya bau katanya di sini saya bau pacai, Casey. Lazimnya bau pacai ini dikaitkan dengan benda yang berbungkus seperti makhluk pocong. Bila dah terbau pacai, sedang berjalan menuju ke arah pintu yang mana saya keluar, mulut saya komat kamit tak henti-henti membaca surah. Baca dan baca. Dan saya dapati bau pacai itu seolah-olah ikut saya. Daripada satu sudut di jalan, saya jalan, kemudian dapat rasakan setiap kali saya menghirup dan menghidu bau pacai itu seolah-olah ada berdekatan dengan saya. Sampai dekat pintu, saya pun naik tangga, tak naik lift, naik balik tingkat 1, keluar daripada bangunan tu dan kembali dekat guard house untuk berehat seketika. Tempat yang saya kerja memang seram. Kalau Casey pernah pergi, hati-hati, jangan masuk tempat letak kereta di B1. Okey saudara, selamat pagi pada semua pendengar Ria 897. Terima kasih kerana sudi menemani saya setiap malam dari 12.30 malam sampai 2 pagi dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Terima kasih pada rakan-rakan yang ada di Facebook Ria, di Facebook DJ Casey. Dan kalau ingin bercerita, saya akan buka talian sekarang. Anda boleh hubungi saya di 669-11897, 669-11897. Ada sedang mendengar, sedang memandu, ada di rumah. Ada yang kata, Casey, ini kiriman daripada Adilah. Saya dengan adik saya sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan apabila Casey berkongsi kisah tentang gangguan makhluk pocong, kami ini tidur di katil yang berbeza. Kami ada 2 katil dalam satu bilik, tidur bilik yang sama, katil yang berbeza. Setelah mendengar kisah tentang ternampak makhluk pocong, saya dengan adik saya terus tarik tilam tidur di bawah dekat lantai sebelah menyebelah. Nak tidur atas katil yang sama tak boleh sebab sempit. Jadi tidur dekat bawah, dan sekarang ni kami rasa takut pula. Menyesal dengar MG12 pada malam ini. Memang seram, tapi tetap nak dengar. Itu dia. Siapa suruh takut sendiri macam mana. Okey, dipersilakan 669-11897. Dan setiap kisah yang anda dengar, anggaplah ia semua hanya sekadar hiburan saja. Saudara pendengar Ria 897 FM, pada anda yang ingin hubungi saya, tolong jangan off air lah, sebab nanti lama orang yang menunggu ya. Dah banyak kali saya cakap. Dan saya harap anda dapatlah memberikan kerjasama supaya sama-sama kita dapat berkongsi pengalaman di udara, bukan off air ya. Jadi harap maklum,
Jadi sekarang ini akan teruskan dengan kisah misteri jam 12. Dipersilakan 669-11897. Hello. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap tu? Hello. Hello, misteri jam 12. Hello. Baik, yang ini kiriman daripada siapa ni? Nurmaya. Kata beliau di sini, Assalamualaikum KC dan juga semua pendengar misteri jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kata Nurmaya, saya sedang waktu itu berbasikal dengan sepupu saya di Pantai Changi. Kami ini sekeluarga telah pun menyewa sebuah barbecue pit dan bermalam di sana. Jadi pada malam tu kami mempunyai basikal yang kami sewa overnight semalaman. Dan saya dengan seorang lagi sepupu saya sedang berbasikal. Dan waktu tu sekitar jam 11 lebih malam, berbasikal kami berdua. Dan basikal yang kami miliki cuma ada 3 jenis basikal. 2 basikal yang jenis double seater, yang mana ia merupakan basikal panjang, 2 tempat duduk depan dan belakang. Dan satu lagi basikal yang biasalah. Jadi saya ni tak pandai sangat naik basikal yang double seater tu. Dan saya pun kata pada sepupu saya lah, kalau boleh saya naik basikal yang single seater ataupun single seat. Sepupu saya akan kayuh basikal yang ada 2 tempat duduk lah, yang depan dengan belakang. Dia ni memang expert KC. Jadi dia pun setujulah. Bila ajak yang lain, semua sibuk, ada yang sibuk buat tu buat ini. Jadi hanya saya dengan sepupu saya sahaja yang berbasikal pada malam yang disebutkan. Di mana ni sekarang ini? Oh, di pantai. Di pantai mana agaknya? Jadi kisah ini berlaku di pantai East Coast. Bila saya tunggang basikal, saya menunggang basikal yang single seat. Sepupu saya tunggang basikal yang ada 2 tempat duduk. Dia duduk di bahagian depan, saya pun dengan dia mula kayuh. Sambil kita kayuh, sebelah menyebelah kita berborak-borak, berbual-bual, memandang keadaan sekitaran di tepi pantai kawasan East Coast pada malam itu yang sunyi sepi, yang sungguh menenangkan, dengan pukulan ombak desiran pantai amboi. Berbahasa mungkin berbahasa sastra, desiran pantai. Jadi beliau ceritakan, saya dengan sepupu saya sedang kayuh basikal dan sampai kita berada di satu sudut ni yang mana kita hentikan perjalanan kita seketika dan kita pun pergilah dekat tepi laut tu. Ini tempat yang dimaksudkan ini adalah sebuah tempat yang memang terkenal. Ia merupakan lighthouse. Jadi saya dengan sepupu saya pun turun dari basikal, kita menuju ke arah lighthouse, naik tangga sampai atas. Saya pun keluarkan handphone lah untuk petik gambar selfie dan wifi dengan sepupu saya. Jadi setelah tu saya dengan sepupu saya ni tiba-tiba bau tahu dekat atas lighthouse kita boleh bau harum sangat. Bau yang kita bau pada malam tu seolah-olah bau bunga cempaka Jadi oleh kerana dah bau, saya dengan sepupu saya pun tengok dekat kawasan tu memang tak ada orang. Sebelah kiri, sebelah kanan, dekat bawah, di sekeliling kawasan lighthouse tu memang tidak ada sesiapa yang ada di sana. Saya dengan sepupu terpaksa percepatkan urusan kami dekat atas lighthouse, turun ke bawah dan langsung ke basikal kami untuk teruskan perjalanan. Jadi bila sedang kayuh basikal, saya dengan sepupu saya lah sedang kayuh, kita pun mulalah mengayuh dan berbual. Tiba-tiba sepupu saya cakap, "Berat sih basikal aku." Saya dapat lihat sepupu saya ni kayuh basikal agak terkial-kial. Saya ni dah dekat depan ni. Bila saya toleh, "Oi, lambat kayuh, cepatlah." Dia kata basikal dia berat. Jadi saya pun kayuh lah mengikut kelajuan yang saya kayuh awal tadi. Tapi sepupu saya ni memang pelan. Dia cuba kayuh lebih laju, tetapi dapat lihat dia tercungap-cungap kepenatan. Dan selang beberapa minit saya kayuh, saya dekat depan lagi, dia masih dekat belakang. Tapi kali kedua ni apabila saya toleh ke belakang untuk
melihat sepupu saya yang sedang kayuh basikal. Di tempat duduk belakang Casey, saya dapat lihat ada orang sedang tumpang. Bila saya dah ternampak, saya dah tahu meremang bulu roma. Saya pun berhenti seketika. Saya kata pada sepupu, jom patah balik lah. Aku dah penat lah nak kayuh. Boleh jugalah, basikal ni pun dah berat lah. Aku rasa ada benda tak yang tersendat ke, tak tahulah. Saya dengan sepupu patah balik, kayuh pergi ke tempat barbecue pit kami yang terletak memang jauh sebab kami dah kayuh terlampau jauh. Bayangkan, daripada barbecue pit nak pergi ke lighthouse yang memakan masa lebih kurang 10 hingga 15 minit kami mengayuh basikal. Bila nak balik tu, oleh kerana kita selalu berhenti sebab sepupu saya kata kaki dia lenguh, penat, kita mengambil masa lebih kurang 25 minit hingga 30 minit untuk sampai ke barbecue pit kami. Bila dah sampai, sepupu saya pun turun, kata, aduh sakitnya kaki aku, beratnya, ya Allah. Kita pun tinggalkan basikal yang diletakkan dekat tepi dan saya dengan sepupu terus pergi ke tempat minuman, mengambil secawan air minum untuk legakan diri kerana terlampau haus sangat-sangat. Kemudian saya kata pada sepupu saya, aku nak cakap something lah. Saya beritahu dia. Dan apa yang saya nampak, saya beritahu. Sepupu saya terperanjat Casey. Dia tiba-tiba terfikir, kemungkinan basikal tu berat sebab dekat belakang ada orang yang tak diundang menumpang. Tempat duduk 2, yang tukang kayu 1, mana tak berat. Okey saudara, terima kasih. Ini ada seorang saya hampir terlupa. Terima kasih kepada pendengar kita. Ini namanya mana tadi Kejap. Okey, ini datang daripada ini kiriman daripada Zura. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya pendengar Ria dari Rusia. Wow, dari Russia England dah ada, Netherlands dah ada ini Russia pula. Katanya, nama saya Zura. Saya pendengar Ria dari Russia. Saya dah menetap di sini hampir 11 tahun dan ikut suami lah yang bekerja di sini. Pengalaman tidak ada saya nak ceritakan, tetapi ini adalah sebuah klip audio yang mana dikongsi oleh beberapa orang sahabat yang juga meminati dengan perkara-perkara dunia mistik. Ini rakaman ini dirakamkan di salah sebuah bilik yang mana dalam rumah ni, keluarga ni seringkali terdengar bunyi gangguan seperti telapak kaki orang berjalan, berlari, bunyi ketukan gendang dan bunyi tarikan kerusi meja, dan ada kalanya barang-barang dialihkan dan ditukar-tukar tempat. Jadi satu hari ini keluarga ni mula nak rakamkan, tapi kisah ni dah lama berlaku lah, dan sekarang audio klip ni menjadi viral yang mana dikongsi lah. Dan bila audio klip ini bila si tuan rumah ni meletakkan pita rakaman, alat rakaman dan cuba merakamkan, pada mulanya memang tak dengar apa-apa, dengar seperti bunyi noise, bunyi macam kedengaran bunyi bising. Tapi bila mereka proses dan cuba kuatkan suara pada bahagian-bahagian tertentu, mendengarnya dan proses lagi, dan inilah yang dirakamkan. Dalam rumah tu ada suara wanita seolah-olah dalam keadaan distress, macam minta tolong dalam audio ni. Wow. Jadi adakah benar ataupun tidak? MJ12 hanya sekadar hiburan saja. Kita dengar sekarang. Ini yang dimaksudkan rakaman yang disebutkan di sini. Dengar. Apa dia cakap saya tak faham, tapi itulah bunyi je macam itulah. Okey, sekali lagi Ini mungkin bahasa Rusia katnya. Mereka dapati dalam rakaman tu ada suara wanita dalam keadaan distress ataupun dalam keadaan kecemasan mungkin, minta tolong. Dan audio yang dirakamkan ini
Katanya sini dirakamkan pada tahun 1959, Casey. Wah, Misteri Jam 12. Okey, pendengar Ria, terima kasih diucapkan. Anda boleh hubungi saya sekarang. Terima kasih juga pada rakan-rakan seperti siapa ni, Saiful yang sedang mendengar sekarang ini. Saiful kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. MJ12 malam ni memang best. Kisah yang pertama tadi memang sedih, menyentuh hati. Al-Fatihah untuk adik kita Mama Irfan katanya di sini. Ini kita juga ada siapa lagi? Ahmad. Mana ni? Oh, ini dia. Ahmad Sufri sedang mendengar rancangan MJ12. Saya ni sebenarnya sedang menunggu kawan saya untuk turun ke bawah. Kita nak pergi makan. Selepas saya balik kerja ni, saya tadi calling dia. Dia pun belum tidur. Jadi saya dalam kereta sedang tunggu member untuk turun dan nak pergi makan, Casey. Kalau Casey nak join lepas kerja, jomlah. Kita nak jumpa. Kita nak pergi Jalan Kayu makan prata. Amboi, makan prata pula. Yang ini siapa lagi ni? Kiriman private message saya terima, datangnya daripada Siti Suratni. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Suratni. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang ringkas sahaja. Katanya berhati-hati kalau duduk dalam rumah seorang diri, nak pada waktu maghrib. Ada kalanya kalau kita tidak tutup pintu, kita kadang-kadang mungkin boleh terkena gangguan seperti yang saya alami sendiri. Ini berlaku dekat rumah baru saya lah pada waktu itu. Tapi sekarang dah lama pun pindah. Waktu itu baru pindah ke semangat. Pindah dekat kawasan Punggol. Dan ini katanya waktu maghrib saya tak tutup pintu. Saya ni sedang duduk dekat ruang tamu lah. Tiba-tiba saya nampak ada orang berdiri depan pintu rumah saya. Jadi bila saya ternampak orang berdiri, saya terperanjat lah dan terpekik. Kemudian saya istighfar beberapa kali. Bila tengok sekali lagi, susuk tubuh yang berdiri depan pintu rumah saya hilang. Lalu pada waktu itu kata Puan Siti, dalam rumah tu cuma saya dan juga mak saya lah. Mak saya sedang dalam bilik solat maghrib. Saya dekat ruang tamu sedang menonton TV. Dan saya pada malam tu memang tak boleh solat. Faham-faham je lah kata Siti. Mak saya pun keluar. Mak tanya, kenapa dengan kau ni? Terpekik-pekik. Aku tengah solat. Kemudian saya kata, Mak, tadi dekat depan sini nampak ada orang diri. Terperanjat dibuatnya. Siapa? Entah. Tahu-tahu tengok dia hilang. Mak saya pun marah. Engkau ni maghrib-maghrib, pintu terkangkang macam ni. Kata Siti. Jadi selepas kejadian itulah saya dah tak buka lagi pintu. Bila nak dekat maghrib, pintu saya tutup, tingkap pun saya tutup. Terima kasih kembali. Yang ini kiriman daripada pendengar kita, Obek Mardi katanya, Casey, selamat malam. Selamat malam Obek. Kisah malam ni best. Nanti kalau Obek ada kisah, Obek pun nak kongsi dengan Casey dalam rancangan MJ12. Baiklah, kita akan buka talian di 669-11897. Sementara itu, mungkin saya baca satu kisah dan selepas tu saya buka talian ya. Terima kasih. Dan Obek kata di sini, jangan khawatir, malam ni Obek dah kunci. Obek ni baru sihat Baik pendengar Ria 897. Yang ini kiriman daripada pendengar kita. Katanya, Casey, selamat tengah malam. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang ini berlaku pada diri saya, yang mana kisah ini berlaku 2 tahun yang lalu. Saya ni bekerja sebagai saya bekerja di Custom Singapura lah. Kata beliau tak nak sebutkan Custom Checkpoint Woodlands ataupun di Checkpoint Tuas. Dan apa yang berlaku, kereta ni akan keluar masuk Singapura, Malaysia, Singapura. Dan dipendekkan cerita, saya pernah ternampak dan terkira seolah-olah dalam kenderaan tu ada 3 orang, walhal dalam kereta tu cuma ada 2 orang sahaja. Jadi 2 orang yang dimaksudkan ni, satu pemandu, satu sebelahnya lah, iaitu dua-dua lelaki. Dia serahkan pasport pada saya. Dia turunkan tingkap bahagian depan. Jadi saya pun kata, tingkap belakang buka boleh? Dia pun turunkan sebab bahagian tingkap belakang tu dia tinted, tak dapat lihat dengan jelas, agak gelap. Dia pun turunkan tingkap belakang. Kemudian saya nampak sekali pandang ada perempuan sedang duduk dekat belakang Casey. Kemudian saya tengok pasport 2. Saya pun cakap dengan lelaki ni,
pasport lagi satu mana? Kawan yang sedang memandu ni tengok kawan dia, pasport kau mana? Kau dah kasih belum? Dah lah, aku dah kasih kau tadi lah pasport. Tak. Dua-dua pasport ada. Yang saya tengok belakang, tempat duduk belakang Casey, yang perempuan saya nampak hilang. Kemudian saya dah tak tahu nak cakap apa. Tak adalah, main-main aje lah. Tadi ingat kan kat belakang tu ada orang. Padahal memang saya nampak sesuatu, Casey. Saya dah periksa pasport, saya serahkan balik. Saya masih tertanya-tanya, adakah mungkin saya salah pandang ataupun memang benar-benar tempat duduk belakang ketika dia turunkan tingkapnya di bahagian belakang memang ada seseorang sedang duduk. Mungkin dia nak tumpang balik kampung. Terima kasih, Casey. Okey, saudara, mungkin seorang lagi pemanggil di hujung talian 669-11897. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa tu? Hello, siapa bercakap ni? Saya Dr. Noel. Ni panggilan dari mana ni? Di rumah lah. Silakan, ada kisah tentang apa ni? Okey, saya cerita banyak. Saya ada banyak cerita. Okay, salah satunya masa saya berkhidmat di polis kan. Okey, saya dengan satu partner lah jaga dalam store tu kan. Store for all the polisnya barang-barang lah. Kita dua orang aja lah. So malam tu kita macam biasalah kita berborak-borak kan, tunggu kan, macam kena dalam inside the compound, right? Suddenly we heard baby crying tau. Baby crying. Kita pun terperanjat lah. Itu lagi terperanjat yang orang saya partner kita terperanjat kita. No, kau dengar tak? Dengar lah siul, bunyi kuat sih. Kata dia nak check. Cek di mana sih? Dalam compound mana ada rumah lagi. Rumah semua rumah private kan. Takkan lagi rumah private. Cek. Tak ada lah. Aku macam curious lah. Jalan ikut aku jalan-jalan. Aku cakap tak nak lah. Kau penyakit sih. Tak apa kita jalan-jalan. Okey lah jalan-jalan. Kita jalan-jalan around the fence kan. Inside the compound lah. Fence check. Tak ada pun. Habis tu sebelah fence ada buka lampu. Ada rumah private lah. Bukan private macam rumah macam sebuah kecil kan. Itu kita pekik lah. Dengar tu lah. Satu tu lah nyonya keluar. Dia cakap, ada apa? Cik. Ya, sini ada baby dah. Baby? Sini semua orang tua-tua tinggal tu. Mana ada baby? Okey lah. It's okay. Cakap tak apa lah. Kita balik. Kita pun balik macam tempat kita borak-borak kan. My friend pun curious cakap, macam mana? Cakap dah lah, bodoh sudah lah. Kita pun baring lah. Kita macam, bukan baring lah, macam nak lipat sekejap lah. Kalau tu dia terpekik, saya pun terpekik. Berupa ada kucing kat situ. Sana ada kucing, macam kucing hitam kan. Kita terpanjat lah, itulah. Dia pun terpekik, saya pun terpekik. That is the first story lah. Second story, kita ada training dekat Yishun. Key installation unit, you know, right? Barang-barang yang important lah, macam air ke telecom kat Yishun lah. So we police officer ada main guard lah in a sense. Dia ada army personal pun ada situ. Semua training tau ni, macam training key installation kan. Even though Cisco pun ada situ, yang orang tua-tua lah, yang Cisco betul officer. So when they came for reporting duty, so we ada officer ask them to surrender their bullets kan. So because takut apa-apa jadi kan, sebab it's not on the training. So they surrender the bullets to me. So we will keep the bullets lah. So set their arms semua empty. Okay, it's okay. So malam tu macam biasa lah, kita kat office tu, kita tunggu lah dengan Cisco punya akad lah kat dalam situ. Kita tunggu kat situ lah. Sekarang tu harus ada kat walkie-talkie ada distress signal lah, button call lah, dia kata officer need help. So kita cakap identify yourself. Kita army personnel lah. So we went to the army personnel yang berjaga kat belakang apa tu, belakang gate tu kan. Terus tembak situ lah terjaga. Lepas tu habis sana dengan my partner je lah. So cakap, wife or soldier, wife, sir, the gate that side got one old man trying to come in. Old man trying to come inside the compound? No, he really go inside the compound. What do you mean by he really inside the compound? How can he go inside the compound? This is all fence, no? Kata my partner kata, ramai-ramai, you just go there. Sekarang tu kita pergi lah dengan torchlight.
kita jalan pak rumput-rumput ke, to check pak tepi-tepi tu fence kan, fencing kan. Nothing is there. Tak ada lubang, tak ada apa, semua tak ada. Kita pikiran kan, kita balik dekat soldier kata, sorry, I think you hallucination lah. Macam hallucination, ada tower lah. So I'm very serious. I saw the old man coming now. But what did the old man do? No, he just walk past. Said, cannot be this way. I think dia pun dalam hati kita tu, kita gelak-gelak lah dekat. Dan kita balik ke office, kita bergelak-gelak, kita biri ni penakut lah agaknya. Dia dengan dia rifle kat situ, dia tengok macam dia bilang Apik datang, okay never mind, kata we masuk kat post tu, kita balik office kan, kat post, kata dia security guard yang apa ni, sorry, Cisco guard kan, yang pakcik tu kan, kata you tak tahu dia jumpa old man old man ni biasa. Kita pada terperanjat perut, apa yang biasa sih pakcik ni berbual yang Cisco guard dia kan. Cisco dia kata, ini kan dulu pernah satu sejarah, dia bilang orang tua ni mati ditembak kerana membawa kapak. Yang tembak tu pun bawa polis lah dulu lah, few years back kan. Kita betul panjang kata, wah main story betul kan. Dia kata Cisco guard tu kata, yang orang tua dia kata diorang pernah jumpa ni semua, tapi diorang buat bodoh pada diorang biasa kan semua kan. This is the story lah. These two encounters that I have so far I encountered in the police file. I got so many lah actually, but not for today lah. I will keep again for next time. Terima kasih jelas kisah anda. Terima kasih, selamat pagi. Alright, thank you. Itu dia mendengar berkongsi pengalaman ini ketika menjalani perkhidmatan negara, ada bunyi-bunyi yang sewaktu dengannya. Ada dikatakan di sini, oi dah pukul 2 minit pagi, jadi saya harus undurkan diri undurkan diri. Ada kata di sini, Casey, tadi obek tu cakap kunci apa, Casey? Ada kunci apa Tak tahulah obek ni. Tak apalah, rezeki masing-masing. Jangan gitu obek Obek tu pun baru sihat obek. Buatlah benda baik-baik je lah. Terima kasih, selamat pagi dan selamat tengah malam.